Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Untuk video kita pada kali ini, saya hendak kembali menyentuh tentang polemik isu gaji guru-guru pasti yang begitu dikecohkan oleh pihak kerajaan perpaduan madani ini sejak semenjak ini yang dilambung-lambung oleh saitro-saitro mereka. Dan mereka ini sebenarnya cuba untuk bawa naratif konon-kononnya PAS tidak menjaga kewajikan guru-guru pasti. Tetapi dalam masa yang sama pula, pemimpin-pemimpin PAS boleh beli kereta mewah dan sebagainya. Di sini saya ingin menjelaskan once and for all dengan bantuan beberapa orang rakan untuk menutup mulut mereka yang tak tahu apa-apa serta mulut mereka yang cuba untuk membawa naratif yang pelik-pelik serta cerita yang separuh jalan. Kita intro dulu. Cerita ni macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu tentang isu yang melanda pasti atau lebih tepat lagi isu yang dibuat-buat untuk memburukkan pasti, dalam masa yang sama juga memburukkan PAS secara keseluruhannya. Dan biasalah isu yang paling banyak sekali digunakan oleh mereka inilah isu guru-guru pasti. Kita dah bagi penjelasan banyak kali. Saya sendiri sebagai contohnya dan banyak pihak terutama dalam PAS sendiri telah memberikan penjelasan bahawa guru-guru pasti ini semuanya adalah sukarelawan. Mereka ini bukannya bekerja makan gaji, berkontrak kerja sebagainya, tidak. Mereka ini memang merupakan amilin atau amilat dalam bahasa Arabnya, dan kemudian mereka ini diberikan imbuhan serta saguati berdasarkan kepada kemampuan pasti-pasti tertentu itu. Dan dalam masa yang sama juga, pasti ini tidak terikat dengan jabatan buruh sebab pasti ini tidak berdaftar sebagai entiti perniagaan. Pasti ini berdaftar di bawah PAS. Tetapi mereka tak nak dengar. Mereka menggunakan satu hujah, iaitu dulu ada 4 orang guru pasti telah berjaya menang tuntutan mereka dekat mahkamah buruh dan pasti terpaksa membayar mereka sejumlah wang yang banyak untuk sebagai ganti rugi kerana mendapat gaji rendah selama ini. Tetapi tuan-tuan sekalian, walaupun cerita itu betul, tetapi benda itu cumalah sekerat jalan sahaja. Ada benda lagi yang mereka tak cerita sambungan daripada kisah itu yang tidak dihebahkan oleh saitro-saitro PH ini, walaupun sebenarnya itu fakta yang sepatutnya dihebahkan. Saya tak nak cerita benda ini panjang-panjang dan saya nak minta rakan kita ini iaitu Akak Profesional Istiqomah untuk menceritakan tentang apa sebenarnya cerita yang selanjutnya di sebalik tuntutan 4 orang mantan guru pasti itu dekat mahkamah buruh. Jemput tuan-tuan. Isu pasti part 2. Menjawab soalan, kalau guru pasti ni setuju dengan sagu hati yang diberi, kenapa ada kes dekat mahkamah buruh? Surat ini berleka di media sosial, awalnya dekat page yang mengatakan mereka ingin menegakkan hak guru pasti. Kemudian disebarkan dengan banyaknya oleh Saitro Pakatan Harapan, PH. Kisahnya secara ringkas, 4 orang guru pernah menjadi guru di pasti tersebut, mereka tidak berpuas hati lalu mereka mengadu di mahkamah buruh. Seperti yang ditulis dalam surat, aduan mereka diterima dan pihak pengurusan pasti perlu membayar sejumlah duit kepada mereka iaitu guru-guru yang mengadu ini. Tapi, ini cerita separuh jalan yang dihebahkan oleh Saitro PH. Yang sebenarnya, kes tu tidak tamat di situ. Pihak pengurusan pasti merayu di Mahkamah Tinggi. Anda boleh lihat dokumen penghakiman ini. Pada September 2023, Mahkamah Tinggi memutuskan rayuan pihak pengurusan pasti diterima. Keputusan dalam surat tadi, iaitu surat dekat mahkamah buruh tadi, diketepikan dan 4 bekas guru yang mengadu tadi perlu membayar 500 setiap seorang mereka kepada pihak pengurusan pasti. Pendek kata, perintah pejabat buruh dalam surat tadi telah dibawa ke Mahkamah Tinggi dan perintah dalam surat tu dibatalkan. Ini yang Saitro PH tak hebahkan. Walaupun ia sebenarnya diceritakan oleh page yang mereka rujuk tadi. Anda boleh tengok post ini. Jelas, motif Saitro PH hanya nak bagi naratif memburukkan pengurusan pasti dan PAS dengan memberikan cerita separuh jalan. Semua yang saya beritahu tadi adalah untuk membetulkan cerita Saitro PH yang mereka ni cerita tak habis. Dekat sini jelas dan nyata tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang betul tuntutan itu berlaku. Memang betul 4 orang mantan guru pasti itu menang tuntutan tersebut dan diperintahkan oleh kerajaan kepada pasti-pasti ini untuk bayar sejumlah wang kepada mereka. Tetapi yang gagal diceritakan oleh saitro-saitro Pakatan Harapan, anak-anak papa yang saya tak tahulah berbayar ke tidak berbayar ni kan, yang pasti telah mengemukakan rayuan kepada Mahkamah Tinggi. Dan rayuan tersebut telah berjaya sebenarnya. Pasti telah berjaya rayuan tersebut. Dan instead of pasti kena bayar sejumlah wang kepada guru-guru itu tadi, sekarang ini perintah mahkamah tersebut selepas pasti menang rayuan, guru-guru itu pula kena bayar RM500 setiap seorang kepada pasti berkenaan.
Sebab apa? Sebab mahkamah itu telah mendapati bahawa apa yang telah dituntut oleh pekerja-pekerja mantan-mantan guru pasti itu tidak betul dan tidak bersesuaian. Tidak menepati tata kelola lah senang ceritanya. Dalam erti kata lain, sekali lagi ini membuktikan bahawa pasti ini sebenarnya tidak terikat dengan jabatan buruh. Yang ini cerita selanjutnya. Cerita di sebalik apa yang berlaku tetapi tak mahu diceritakan oleh satu-satu Pakatan Harapan. Dan kita lihat page yang konon-kononnya nak memperjuangkan hak guru pasti whatever pun, walaupun mereka ada juga laporkan perkara itu, tetapi sekerat saja. Mereka tak, orang kata apa, hebahkan gila-gila betapa mahkamah telah, orang kata apa, menerima rayuan pasti dan sebagainya, bla bla bla. Mereka tak lambungkan benda itu. Sebab apa? Yang nak memperjuangkan hak guru-guru pasti ini pun bukan guru-guru pasti sangat. Guru pasti dekat Malaysia ini beribu orang, tuan-tuan sekalian, beribu-ribu orang. Tetapi yang dok memekak 4 orang ini saja dan dilambungkan oleh ahli-ahli politik, konon-kononnya nak menyelamatkan mereka lah, nak menuntut hak mereka, tetapi sebenarnya ada tujuan politikal. Ingat, Hanifah Maidin sendiri telah mengatakan minta kerajaan jangan usik pasti. Sebab kata Hanifah, kalau kerajaan usik pasti, nampak sangat kerajaan hendak mempolitikkan isu ini. Tetapi siapa nak dengar cakap Hanifah? Beliau pun cuma mantan ahli parlimen saja. Dahlah sakit banyak kali masalahnya kan? Tetapi bila seorang yang memang kita tahu sangat-sangat bencikan PAS, sangat-sangat bencikan Tuan Guru Hajadi pun, siap peli yang kata PAS ini parti suci dan sebagainya, kalau dia pun boleh kata macam tu, bermaksud betul lah. Jangan kacau pasti masalahnya kan? Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, bak kata orang tua-tua lah, tak dapat tanduk ekor pun jadi kan? Tetapi dalam masa yang sama juga, timbul persoalan. Memang betul pasti ini memang tak terikat dengan jabatan buruh dan sebagainya. Tetapi adakah pasti ini boleh sewenang-wenangnya tidak menjaga kebajikan para guru mereka? Yang ini sekali lagi saya nak minta akak profesional istiqamah ini untuk tolong jawabkan. Jemput tuan-tuan. Tapi, saying all those info tak bermakna PAS mengambil mudah isu kebajikan guru pasti. Ini 3 perkara yang masyarakat mungkin tidak tahu. Pertama, tidak semua guru pasti diberi sagu hati rendah. Yuran pasti tidak sama untuk satu Malaysia. Nilai sagu hati kepada guru pula diberi mengikut kemampuan keuangan pihak pengurusan pasti yang datang daripada yuran yang dibayar ibu bapa. Pasti yang mengenakan yuran yang rendah, sagu hati guru biasanya lebih rendah. Dan di bandar, yuran boleh dikenakan lebih tinggi. Sejajar dengan kemampuan ibu bapa di bandar, maka sagu hati guru di bandar lebih tinggi. Kedua, tidak adil untuk kata PAS menindas dan mengambil mudah isu kebajikan guru pasti kerana isu kebajikan guru pasti banyak dibincangkan dalam PAS sendiri. Takkan bincang je. Usaha untuk menambah keuangan pasti pun ada. Pasti ada koperasi iaitu Kopasti, ada usaha untuk menambah baik keuangan antaranya dengan jualan barangan seperti beg, baju, t-shirt, sabun pasti dan minuman coklat pasti. Bagi yang nak support, anda boleh search sabun pasti dan My Pasti Koko dekat platform ini. PAS ni terkenal dengan tabung Milo. Untuk pasti, ahli PAS yang bukan guru pastilah, ada memberi infak dengan tolakan bulanan dan ada yang memberi infak secara one-off untuk menampung program luar pasti seperti sukan, majlis anugerah dan sebagainya. Tak semua pasti struggle dari segi keuangan. Pasti yang yurannya murah, terutamanya pasti di luar bandar, akan menerima bantuan ini. Ada di sesetengah pasti, sagu hati untuk guru turut sama ditanggung oleh ahli-ahli PAS cawangan ataupun PAS kawasan berkenaan berdasarkan kemampuan PAS cawangan ataupun PAS kawasan tersebut. Ada yang kata guru pasti tidak dicarum sok-sok. Ini tidak benar kerana guru pasti ada caruman sok-sok di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Adakah semua ini menyelesaikan 100% isu kebajikan guru pasti? Sudah tentu tidak kalau anda nak pada tahap 100% sempurna. Tapi adakah PAS mengambil mudah isu kebajikan guru pasti? Kami sudah berikan jawapan, terpulang kepada anda untuk menilai. Ketiga, jihad pendidikan menjadi slogan pasti. Dalam video part 1, saya ada sebut tentang ketidakcukupan prasekolah. Dalam keadaan prasekolah ni adalah satu keperluan di tahap wajib dah sebenarnya untuk mengelakkan anak-anak ini ketinggalan apabila mereka masuk ke darjah 1. Orang yang masih tiada anak mungkin tak faham. Pelajar darjah 1 sekarang, kalau mereka tidak tahu membaca dan mengira, mereka akan ketinggalan kerana silibus sekarang agak tinggi. Banyak rungutan sebenarnya tentang silibus tinggi ni, tapi itu adalah cerita lain. Nak katanya, kewujudan prasekolah yang mampu dibayar ibu bapa ini sudah menjadi sangat penting, terutamanya dalam keadaan sekarang. Ini yang menjadi jihad pendidikan oleh PAS untuk membantu mobiliti sosial bergerak ke atas. Mobiliti sosial ini adalah kemampuan generasi anak untuk ada kehidupan yang lebih baik berbanding generasi ibu bapa mereka.
Ada banyak cara untuk tingkatkan mobiliti sosial ni. Antaranya melalui peluang pendidikan yang berkualiti kepada semua, pemakanan dan environment anak-anak. Inisiatif PAS mewujudkan PASTI ini adalah usaha memberi peluang pendidikan yang berkualiti kepada semua. Ini yang menjadi jihad pendidikan oleh PAS untuk membantu mobiliti sosial bergerak ke atas. Nota akhir, bagi yang tertanya-tanya kenapa dokumen penghakiman tadi ada conteng-conteng merah macam tu, itu adalah draft penghakiman yang sudah dibetulkan oleh mahkamah. Peguam akan gunakannya untuk hantar semula kepada mahkamah untuk mahkamah keluarkan clear dan final version. Maknanya, ianya legit perintah mahkamah, cuma belum versi clear tanpa contengan. Saya harap anda jelas. Terus istiqomah. Dekat sini jelas dan nyata, tuan-tuan dan puan sekalian, pasti tidak pernah tidak menjaga kebajikan para guru mereka. Bahkan sepanjang pengetahuan saya, berdasarkan pengalaman saya, di mana isteri saya sendiri merupakan seorang guru pasti, memang saya tahu pasti sangat-sangat menjaga kebajikan dan kepentingan guru-guru serta muklimah-muklimah mereka. Itu fakta. Bahkan banyak kali jugalah pasti mengadakan program-program khusus untuk menaikkan guru dan sebagainya, untuk menghargai jasa mereka dan macam-macam lagi. Serta apa sahaja kursus-kursus yang dijalani oleh para guru pasti ini semuanya percuma, ditanggung oleh pihak pengurusan pasti itu sendiri. Tak ada belanja satu sen pun dikeluarkan. Siap dapat makan lagi masalahnya kan. Jadinya tuan-tuan sekalian, dengan ini saya minta sangat-sangatlah kepada pihak-pihak di luar sana yang tak ada isu. Saya tahu mereka ini tak ada isu untuk hentam PAS. Mereka nak hentam pasal penyelewengan, tak ada penyelewengan. Mereka nak hentam pasal pentadbiran negeri yang teruk, tak ada pentadbiran negeri yang teruk. Semuanya okey belaka. Nak hentam pasal PAS ini tak kerti mentadbir pun tak boleh juga. Kita lihat datang Terengganu macam mana, Kedah macam mana sebagainya kan. Jadi oleh kerana mereka ini tidak ada idea untuk hentam PAS, maka mereka akan cuba, orang kata apa, kitar semula cerita yang dah basi, iaitu berkenaan dengan guru-guru pasti ini. Walaupun memang dah terbukti benda ini berkaitan dengan hal guru pasti ini, pasti itu sendiri tidak terlibat di bawah Jabatan Buruh, tetapi itulah dia. Orang kata apa, selagi mereka boleh kenakan, mereka akan kenakan. Walaupun benda itu kaut marut sebagainya. Yang penting bukan kebajikan guru pasti bagi mereka, tetapi yang penting nama PAS itu buruk. Nama PAS itu berjaya dihodohkan. Dan kita pun tak heranlah tuan-tuan sekalian kalau mereka nak buat macam tu. Sebab yelah, kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa sahaja tuan-tuan sekalian sesuka hati mereka. Sebab Sani Hamzan dah warning kita awal-awal. Sani Hamzan ni pun bekas orang PAS. Tapi itulah dia. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.